warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna bima jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, alhamdulillah, syukur pertama sekali kita ke Allah Taala. Syukur kita pertama sekali Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kelangsungan hayat pada kita. Apatah lagi syukur kita Allah Taala berikan kita hidup dalam keadaan dapat menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebesar-besar nikmat Allah Taala beri atas muka bumi. Lebih-lebih lagi syukur kita pada Allah Taala, kita menjadi umat Nabi ini percuma melalui mak ayah kita yang dah Islam, maka dapat Islamlah kita. Dan syukur kita banyak-banyak Allah Taala pilih pula di kalangan seramai-ramai orang Islam itu untuk Allah Ta'ala beri kepada kita ada keinginan, kehalubaan untuk datang masjid, surau, majlis ilmu, untuk terus mempelajari ajaran-ajaran Nabi SAW agar kita boleh mendapat fahaman yang mantap, yang kemas, yang jitu mengenai fahaman-fahaman ajaran Nabi SAW agar kita benar-benar menjadi umat dia. Syukur kita Allah Ta'ala beri kesihatan, kelapangan masa, keupayaan untuk boleh hadir solat maghrib berjemaah malam ni. Dan insyaAllah malam ni kita nak memulakan kitab yang kita cadang untuk baca, yang bernama kitab Ummul Barahin. Terjemah Melayu dia tu kalau ikut induk ataupun ibu hujah-hujah ilmu tauhid. InsyaAllah kita nak mulakan kitab ni. Jadi sebagai nak mulakan kitab ni, marilah kita pertama sekali membaca Al-Fatihah yang kita hadiahkan. Fatihah ni khususnya untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umumnya pada seluruh muslimin muslimat, khusus juga kepada pengarang kitab kita ni yang bernama, yang kasar kitab Arab itu Matan Ummul Barahin ini dikarang oleh Imam As-Sanusi. Satu dipanggil juga Matan As-Sanusiyah. Jadi kita hadiah pada dia. Juga kita hadiahkan pada penterjemah kitab ni yang tolong menterjemahkan kepada kita ke dalam bahasa Melayu dengan tulisan Jawi. Dan mohon kita pada Allah Ta'ala, kitab yang kita baca ni agar boleh kita melaluinya daripada awal hingga akhir insya-Allah. Kalau tak habis pun, sama ada saya pergi dulu atau tuan-tuan pergi dulu, mohon kita pada Allah Ta'ala setakat yang kita dah lalu kitab ni, mudah-mudahan dapat manfaat yang sangat besar dalam kehidupan kita untuk kita mendapat ataupun mengemaskan, mentahkikkan akidah kita. Kalau yang tak betul kita dapat betulkan, kalau dah betul dapat dikemaskan, kalau dah kemas dapat yakin, dan kita berjalan dan menjalani kehidupan kita dalam keadaan bertauhidkan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li jamil muslimin wal muslimat, khususan li ruh Syekh Musannif Imam As-Sanusi wal mutarjim, wa ala hadhihi niyyati syai'un lillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, untuk
memulakan kitab ni adalah sekalian, permulaan kitab ni ialah muka surat 6 tu yang tulis bismillah dan alhamdulillah, selawat salam dan seterusnya. Cuma untuk malam ni rasanya ada munasabahnya kita tengok dulu di muka surat 4 tu yang ditulis mengenai pengenalan ilmu tauhid. Yang lain tu tuan-tuan baca sendiri ya. Kata pengantar riwayat hidup ringkas, biografi Imam Sanusi, yang tu saya tak bacakan untuk tuan-tuan. Cuma kita nak baca ni untuk malam ni ialah pengenalan ilmu tauhid, untuk kita berkenal sikit dengan ilmu yang kita nak belajar ni. Kerana setiap ilmu yang kita nak bicara adalah sekalian, tak dapat tidak, dia mesti ada satu view yang keseluruhan, yang menyeluruh, yang mesti kita kena faham supaya kita tahu konteks pembincangan dia. Dan itu juga nanti memang dia nak urai pada kita setelah dikenalkan kita ilmu ini, apa faedah dia, hukum belajar dia, pengasas dia, perbandingan dengan ilmu lain, permasalahan yang nak dibincang, supaya kita faham. Walaupun hari pertama tengok kitab ni, belajar ilmu ini, kita dah tahu dah apa skop dia, insya-Allah. Jadi kita tengok dulu muka surat 4 yang dia tajukkan di atas pengenalan ilmu tauhid. Kata Musnad Rahimahullah Ta'ala, perkataan tauhid dari segi bahasa ialah mengetahui bahawa sesuatu itu adalah satu, dan dari segi istilah pula ialah ilmu yang membahas tentang akidah agama berdasarkan dalil-dalilnya yang berkait dengan keyakinan. Tarikh dia pendek kan, tapi dalam maksud. Cuba kita tengok. Pertama dia sebut dari segi bahasa dulu. Dia kata perkataan tauhid ni dari segi bahasa adalah dengan mana mengetahui bahawa sesuatu itu adalah satu. Tauhid ni pun kalau kita belajar bahasa Arab, daripada yang kita belajar angka tu, wahidun, satu. Macam mana boleh jumpa tauhid? Dia ambil di atas wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan, wahada yuwahidu tauhidan. Yang kata dasar fi'il dia adalah wahada. Faham tak? Tuan boleh faham, bagus. Maksudnya pernah belajar bahasa Arab. Kalau tak faham tu maksudnya tuan-tuan blur tu, tak pun blank. Dalam bahasa Arab saya nak sebut juga pasal bila sebut khususnya ilmu-ilmu akidah ni kan, secara umumnya ilmu-ilmu yang datang dalam bab Islam ni, dia datang daripada Quran tak? Hadis tak? Quran Arab tak? Hadis Arab tak? Jadi untuk faham Quran hadis mesti ada based on Arabic tak? Jadi mesti nak kena huraian dia mesti based on Arabic lah, Arabic language lah. Jadi yang saya sebut tu sekadar untuk menunjukkan kata asal aja. Macam mana pun definisi ulama kita dah tolong mudahkan kepada kita dengan definisi huraian dan sebagainya, untuk kita ambil faham apa intisari Quran hadis khususnya atas nama tauhid ni. Jadi kalau dari segi bahasa, wahada yuwahidu tauhid tu maksudnya apa-apa saja pengetahuan yang kita dapat faham bahawasanya ia adalah satu. Hal ni adalah dipanggil tauhid. Yang ni pun saya tak hurailah bab bahasa kan. Misalnya kita kata kita manusia betul tak? Ada orang Jawa sini, Banjar, Minang ada. Semua ada. Saya mix Chinese and Malays. Nak kata macam-macam bangsa ada. Tapi kita ni tauhid tak? Saya tanya, cerita ni nak cerita tauhid lughah. Tauhid tak kita ni? Kalau tauhid lughah agak-agak tuan-tuan faham nak pergi, saya nak bawa tuan-tuan pergi faham mana ni? Tak faham? Saya tak ajar akidah lagi tau. Saya bawa cerita bahasa. Dan saya tanya Melayu, Jawa, Minang, I mix Chinese with Malay ni, apa tujuan saya nak tanya tauhid tak mana ni?
Siapa boleh bagi satu pinpoint dia untuk menunjukkan apa saya nak sebut ni? Ada? Belajar ni kadang-kadang satu hala tak best betul tak? Tu biar tuan-tuan mikir saya punya style macam tu kan. Tuan-tuan tak pernah ada orang ajar itu punya pasal lah. Okey. Nak pergi mana ni? Tauhid kat mana ni? Ha? Nabi Adam AS, betul? Tahniah. Jawapan tu. Pasal tauhid tak? Tauhid tak mana? Kita daripada asal yang satu, rumpun yang satu, Nabi Adam AS. Tauhid tak? Jadi knowledge tu membawa kita kepada satu tak? Itu atas bahasa tauhid. Boleh? Cerita bahasa ni, cerita bahasa supaya faham tauhid ni dia berjurus ke sana. Maksudnya sesuatu yang menunjukkan kepada sesuatu yang asalnya adalah daripada satu, kita daripada Nabi Adam. Tauhid lah. Boleh? Tauhid apa dia panggil ni? Tauhid lughawi. Tauhid dari segi bahasa. Baik. Gini pula kalau saya sebut, kita duduk di bumi je tak? Ada lapisan atas yang masyhur dengan istilah langit. Langit 7 lapis, bumi pun 7 lapis. Dan selain daripada tu ada bermacam-macam bintang, galaksi, berbilion-bilion kan. Kalau nak sebut ni, semua ni mengikut teori atau bahasa Inggeris disebut dengan ada the Big Bang Theory, mengatakan bahawasanya asal kejadian langit bumi 7 lapis ni semua adalah daripada satu, cuma berlaku satu a very great explosion, satu letupan yang sangat hebat, yang sangat kuat. Pula tu letupan dia sangat kuat, lepas tu dia berkecai, puff, dan debu dia hasilkan macam debu, lepas tu dan dia jadi asap, lepas tu dia berkumpul balik, membentuk planet. Ada yang dia bercantum, ada yang bercantum jadi planet, ada yang jadi bercahaya, ada yang jadi asteroid, dengan pergerakan yang begitu terkawal. Antara salah satu daripada itu adalah bumi, matahari dan cakra suria ni lah. Cakra suria ni, kalau sebut galaksi tu lagi luar kemampuan kita pula tuan nak sebut. Setakat yang kita boleh sebut ni, yang mengikut ahli sains kata gitu, dan Quran pun kata begitu. Anas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Kata Allah Taala, langit bumi ni, langit dan bumi ni kanata ratqan, kedua-duanya langit bumi ni asalnya adalah satu. Fafataqnahuma, ambil pecah dia. Quran dah ada satu isyarat menunjukkan dengan bahasa Inggeris, mereka sebut dengan istilah the Big Bang Theory. Mereka telah mensyarahkan, mengambil masa 1 abad untuk menilai, mengkaji tentang kejadian kajian apa nak sebut, kaji alam buana ni, asal usul dia daripada mana. Dan mereka telah dapat, memang berdasarkan kajian mereka, ni cerita kajian ni pun orang kafir yang kaji ni, nama pun Big Bang Theory. Yang ni bahasa orang putih kan. Mereka dapat satu kalkulasi, dan mereka telah membelanjakan sampai berbilion-bilion ringgit dengan teropong, alat, hantar pergi angkasa lepas, gini, dapat feedback macam ni. Hasil dia kata apa? Langit bumi ni adalah asalnya satu. Tauhid tak? Tauhid. Tauhid juga nama dia. Macam tu je kot. Nak cerita lurah, lagi cerita banyak sangat untuk syarah lurah kan. Macam mana pun, bila cerita lurah, nanti kita belajar nanti khas atas cara berbab ketuhanan, kita akan dapat lihat dari segi prinsip lughawi dan istilahi, format nak bawa faham dia sama. Cuma apa huraian dengan istilah, apa huraian dengan bahasa, dia tentulah berbeza skop dia. Kalau dari segi sudut bahasa, cerita Nabi Adam boleh, cerita alam boleh, apa saja yang menjuruskan dia menunjukkan asal daripada satu, maka yang tu boleh dipanggil tauhid, boleh dipanggil tauhid. Misalnya saya bagi contoh lagi, dah nak terfikir tu, nak sebut juga, kita daripada air mani je lah. Dari mani kita ni, yang boleh jadi kita ni mengikut kajian sains, dan Quran pun sebut gitu, kita ni khuliqa mim ma'in
dafiq. Budak-budak boleh sambung. Kita dicipta daripada air yang terpancut, air yang mimma immahin, air yang hina. Dengan bahasa lain, air mani, sperma. Yang boleh jadi kita ni adalah daripada berjuta-juta ledakan sperma yang dikeluarkan daripada sel-sel yang lelaki menemui sel wanita, yang tukut bahasa saya nak sebut itu. Bila disenyawakan, kita hanya asal daripada satu. Daripada satu kita tu, jadi kepala, jadi mata, jadi tangan. Tauhid tak? Tauhid. Pasal itu semua dia akan membawa kita bahawasanya sesuatu itu asal daripada satu. Tauhid juga dari sisi sudut bahasanya itu. Kalau tengok bahasa Arab ni tuan-tuan, dan kaedah ulama kita syarah kitab ni halus tak bahasa Arab? Dengar tuan-tuan, saya nak sebut halus gila punya bahasa Arab ni, halus sangat. Satu orang kalau mengaji, kalau dapat keasyikan mengaji tuan, dia tak mau tinggal dalam mengaji. Pasal terlalu seronok, terlalu sedap, terlalu lazat menikmati kefahaman dia. Baik, itu sikit dalam bab bahasa. Nak kata dari segi bahasa, sesuatu yang menunjukkan asal daripada satu adalah tauhid. Baik, dari segi istilah pula. Okey, yang ni istilah. Maksudnya yang ni kita nak faham pengistilahan yang ulama ceritakan kepada kita dan ajarkan kepada kita. Dan kalau nisbah daripada Quran, keluarkan daripada Quran khas, begitu juga keluarkan daripada hadis. Ilmu yang khas membicara bab-bab ketuhanan, bab kerasulan yang terhimpun dalam kalimah tauhid, la ilaha illallah. Yang inilah nak dipanggil ilmu tauhid dalam istilah. Maksudnya bila sebut tauhid nanti, dia mesti berkaitan dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Walaupun ada dua kalimah, sebut pun dua kalimah, sebenarnya bukan dua kalimah, dua sentences. Dia bukan two words, tapi dua kalimah. Panggil kalimah pasal majaz mursal, itlaqil juz wa iradatil kull. Yang tu pun uslub Arab juga tuan-tuan. Tuan-tuan tak apa faham, dengar je. Cuma saya nak tunjukkan, kata bila masuk istilah dengan apa yang dia nak bagi takrif nanti, nak memahamkan kat kita, bila sebut ilmu tauhid ni dalam pengertian istilah, dia lah satu ilmu untuk menghuraikan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pasal daripada situlah kalau ikut datangnya seluruh pahaman din, seluruh pahaman din. Dan din mengikut kaedah kita, inna din indallah al-Islam. Dengan bahasa lain, daripada la ilaha illallah lah kita nak faham Islam, dan daripada la ilaha illallah lah kita nak faham iman, daripada la ilaha illallah lah kita nak faham ihsan. Dia ada istilahnya tu saja, saya nak sebut sekali lalu ni. Daripada la ilaha illallah lah kita nak faham taqwa, daripada la ilaha illallah lah kita nak faham atas subjek kita tauhid. Mesti dasar dia apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tengok tarikh lagi dia begini tu. Dan siapa-siapa yang terkeluar daripada maksud la ilaha illallah ni, dia bukan ahli tauhid. Dia akan masuk macam tu. Siapa-siapa yang tak masuk dalam pengertian la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni dari segi pahaman dia, dia bukan ahli tauhid. Dia terkeluar daripada ahli tauhid. Bila terkeluar daripada ahli tauhid, maksudnya terkeluar daripada ajaran Islam. Tu takut tu. Bila terkeluar ajaran Islam, maksudnya kalau mati pun hebat macam mana pun kau, bila tauhid bermasalah, dia akan mengakibatkan dia punya aplikasi dia apa? Mati, masuk neraka, kekal abadi selama-lama, tak akan keluar forever. Pasal apa? Syarat untuk masuk syurga adalah ahli tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu penting tak pelajaran kita ni? Penting. Berapa penting? 100% penting. Kena tumpu perhatian tak? Itu kalau agak duduk jauh, main duduk dekat sikit. Kalau mengantuk tu, jangan pergi ambil air, sembuh muka apa, pasal apa? Benda ni penting. Boleh miss tak? Misunderstanding surely memang tak boleh. Miss lesson, tuan-tuan tak boleh miss satu pun.
Tambah pula kita punya majlis kita pengajian, saya bukan ceramah tau. Saya nak, bila pengajian ni tuan-tuan, dia punya bentuk lain lah. Saya ceramah lain, khutbah lain, betul tak? Pidato lain. Ni bukan ceramah kan, ni ngaji. Bila mengaji ada benda saya baca, ada istilah nanti kita nak ambil, mungkin ada wording tu nak perlu syarahan, mungkin nak cerita sedikit definisi, syarahkan dengan apa seumpama tu lah. Pasal bila ilmu dia mesti ada benda yang kita nak kena ambil faham, dan kalau tuan-tuan punya fahaman lain nanti, insyaAllah kita ada discussion kita sampai selesai. Pasal apa? Memang kita matlamat belajar sampai selesai ya. Dia bukan setakat nak buat bermudah-mudah, ambil lewa, melepaskan apa, batok di tangga, batok di tangga, melepaskan batok di tangga. Tak apa, saya tak syarah tu, agak penting lagi. Orang tanya saya lain, siapa tak batuk di tangga, tu tanya lain, malas nak uraikan tu. Baik, jadi segi istilah macam ni. Bila sebut ilmu tauhid, dia ilmu. Okay, siap. Bila ilmu maksudnya kalau dia ada satu knowledge, dan faham knowledge tuan-tuan, dia information. Dan information ni mestilah, surely kita dalam kaedah agama bila sebut information mesti surely datang dari Quran hadis, betul tak? Dan bila sebut ilmu ni, bila di information daripada Quran dan hadis, kadang-kadang tak payah sebut Quran hadis lah. Pasal apa? Pasal apa saya kata tak payah sebut Quran hadis lah? Pasal dia ambil knowledge terus. Ini kefahaman yang kau mesti faham macam ni. Pasal bila sebut Quran hadis, itu baru bahan mentah, kena proses tak? Kalau sebut pun tuan-tuan bukan faham. Pasal ayat Quran, tuan-tuan faham Arab. Arab biasa tengok Jawi pun takut, buka-buka Allah Jawi ya. Tak jadi ambil kitab. Tengok Jawi pun dah takut dah. Macam mana tuan-tuan nak faham Quran? Sikit dengan bahasa macam tu lah kan. Jadi asal saya nak sebut ialah bila disebut kata knowledge, maksudnya dia ialah information yang ulama kita dah ambil parti dia, kefahaman jitu daripada seluruh Quran, hadis. Itu pun rasa saya ada isyarat yang tu, dia compact kan. Tak pun dia buat keluar semua ayat Quran dan hadis yang berkaitan bab tauhid. Lepas tu ini parti dia, dapat seketul. Lepas tu ini dia punya concentrate. Ni parti dia. Jadi kalau nak sebut ayat Quran banyak tak? Nak sebut hadis banyak tak? Dia tak sebut dah ayat Quran dan hadis. Dia sebut apa? Ilm. That's only a knowledge. That's a conclusion. Dan memang kitab kita ni kita tak akan jumpa nanti ayat Quran, hadis apa tak sebut. Kalau nak sebut tu kitab tak tebal ni tuan. Kalau saya bawa kitab tebal ni lagi, tuan-tuan nak beli pun takut. RM5 pun takut nak beli. Belum saya sebut RM50. Okey, siap. Yang lawak-lawak tu sambil-sambil dah tak gelap tak apa. Okay. Jadi dia satu ilmu. Baik, ilmu ni ilmu apa? Ilmu yang membahas tentang akidah agama. Bila sebut ilmu ada pembahasan. Dan bahas tentang apa? Tentang akidah agama. Okey. Jadi antara sudut ilmu ni tuan adalah ilmu bahas bab akidah. Atas nama akidah tu yang nama khas dia tauhid. Kalau ilmu bahas tentang amalan praktikal zahir, itu panggil apa? Fiqh. Ilmu khas nak cerita mengenai sifat terpuji, sifat yang keji, yang ni boleh ada sifat ni tak ada sifat ni apa nama dia? Ilmu tasawuf. Bahasa mudah sebut macam itulah definisi dia. Ilmu nak bicara tentang kalimah Arab ni, akhir dia nak baris macam mana, tu ilmu apa? Nahu. Dia ada istilah. Kalau ilmu nak bahas kalimah Arab, asal misalnya doroba, nak tukar doroba jadi dorban fawad ribu, nak tukar sampai boleh jadi 67 kalimah sekurang-kurangnya. Satu words dia boleh tukar kepada 67 kalimah. Macam kita sebut written, wrote, writes, writer will write, macam tu lah kan. Tapi bahasa Inggeris, bahasa Melayu dia tak ada format. Bahasa Arab dia ada format tu kan, boleh hafal sendiri-sendiri. Macam tu lah sampai dah. Tu ilmu apa tu? Ilmu saraf. Dia ada masing-masing ada ilmu. Jadi kita tak bicara lah situ.
Dan ilmu yang keluar pada Quran banyak tak? Bukan saja ilmu agama, hatta ilmu akademik pun dia main source dia daripada Quran, hadis. Apatah lagi ilmu berkaitan dengan kita nak bicara ni. Bab akidah ni teras tak Quran. Betul tak? Quran kalau ada macam-macam ilmu pun, dia punya destination, last destination dia nak pergi mana? Allah. Tauhid tak? Tauhid. Itu yang panggil ilmu tauhid tu. Kalau kita belajar nahwu ke, sorof ke, bahasa Arab ke, belajar geografi ke, sains ke, atas kita bicara ilmu ni, semua datang source dia daripada, main source dia daripada Quran. Semua nak pergi mana? Sepatutnya semua jurus ke Allah, nak pergi tauhid. Kalau kita belajar bahasa Inggeris, kita belajar bahasa Jepun contoh, belajar ilmu sains, tapi rupanya tak dapat pergi ke Allah Ta'ala, menyimpang daripada perjalanan Allah Ta'ala, ilmu ni tentang campak parit dia, penat aja belajar. Pasal apa? Tak pergi kepada destination kita. Pasal semua ilmu tu kalau ikut main source dia ialah daripada Quran. Macam mana ilmu daripada Quran tak pergi dapat intibati Quran? Quran pun untuk ke mana? Baca je, hafal, jadi imam je cukup, jadi Johan tilawah, Johan hafiz, itu nak ke mana? Nak bahas tajwid, qiraat, no. Nak pergi mana? Allah. Kalau Nabi Muhammad pun ada mukjizat, buat apa mukjizat ni? Nak seronok cerita je, tongkat Nabi Musa, unta Nabi Soleh, seronok macam tu je. No. Matlamat dia ke mana? Supaya kita boleh membenarkan Rasul. Membenarkan Rasul, Rasul bawa kita pergi mana? Allah. Itulah pelajaran tauhid. Jadi pelajaran tauhid ni nak bahas tentang akidah agama. Bila bab akidah tuan, bahasa lain, ilmu tauhid, ilmu nak bahas tentang perkara batin. Dia bukan bahas bab zahir. Macam mana pun ada nanti juga perkara zahir yang terdapat tidak, ada yang akan bicara. Pasal bila batin betul, zahir kena betul tak? Yang tu yang antaranya. Bila kita bicara bab akidah, dia lah perkara yang batin, perkara yang dalam bab i'tiqad, perkara dalam hati, yang tu kot bahasa dia. Untuk hati pun bukan bicara sifat mahmudah, tapi bicara dari sudut apa yang perlu kita i'tiqad, yakin, kita berpegang, yang tu jadi tempat sandaran. Pandang pada sudut itu. Yang itulah dipanggil bahas ilmu akidah. Pasal nak panggil akidah ni mesti benda dalam hati, pandang pada sudut di mana kita nak berpegang, dan pegangan dia sangat kuat, tak akan bergoyang, tak akan berubah sampai bila-bila. Pasal ilmu fiqh dia boleh ubah kan, dia berubah. Sembahyang asal hukum wajib tak? Wajib. Boleh tak sembahyang yang wajib tu jadi sunat? Boleh tak sembahyang yang wajib tu jadi haram? Boleh tak sembahyang sunat tu jadi makruh? Sembahyang yang wajib tu jadi makruh, boleh tak? Pasal apa boleh pula? Jika ada fenomena yang tertentu menyebabkan yang tu lah antara menyebabkan berubahnya hukum hakam fiqh. Sembahyang 5 waktu wajib, betul tak? Tapi bila dah sembahyang kat rumah, balik rumah tengok isteri tak sembahyang lagi, berjemaah pula kat rumah, apa hukum dia? Sunat. Pasal kita dah sembahyang dah, ni ulang ni, mengulang sembahyang fardu yang telah dibuat untuk menolong pula isteri dapat berjemaah. Kalau dia hukum sembahyang seorang adalah hukumnya sunat. Sembahyang fardu tapi sunat. Makruh pula bila sembahyang fardu dalam keadaan menahan kentut, dah nak terberak ni, tapi sembahyang juga. Sembahyang boleh. Kalau sampai banyak perbuatan kita belajar fiqh batal. Ni tapi tak selesa lah. Sembahyang macam tu memang sembahyang tapi makruh. Hal sembahyang tu jadi makruh. Haram bila pula? Dah orang haid mana boleh sembahyang? Sembahyang juga gedi-gedi haram, berdosa. Walaupun asal hukum wajib, fiqh dia boleh berubah macam ni. Fiqh boleh berubah. Tauhid no. Allah satu tak? Sampai kiamat satu. Allah tak ada sekutu tak? Allah tak ada sekutu. Allah Ta'ala ni dia mawjud bila makan ni, dia ada dengan tak ada tempat dia. Allah Ta'ala bukan di langit, Allah Ta'ala bukan di bumi, Allah Ta'ala bukan di mana-mana. Bahasa-bahasa kalau do'itiqad Allah Ta'ala macam tu, dengan memahamkan occupy space, memahamkan mengisi ruang. Faham macam ni salah, terkeluar daripada ajaran Islam.
Atas kita bicara nama akidah ni, yang ni bukan ajaran Islam, yang ni bukan ajaran yang dibawa atas nama tauhid. Dan fahaman ni ialah fahaman dah berubah daripada hukum asal. Bab tauhid dia tak akan berubah. Allah sebelum dia buat langit bumi pun dia bukan ada duduk di mana-mana. Bila dia buat langit bumi arasy makhluk dia buat, tak pula lepas tu dia duduk di arasy. No. Akidah takkan beranjak sampai bila-bila. Allah Ta'ala buat makhluk, dia tak berhajat pada makhluk. Masakan bila dia buat arasy, dia duduk di arasy. No, that was stupid. Buat kufur punya statement macam ni. Bukan stupid, kufur punya statement. Untuk apa maksud? That's why you must learn about tauhid. You must know tauhid. You must have a very good knowledge about tauhid. Then only you be a Muslim, mu'min, true Muslim, mu'min. Kalau tidak, you just a Muslims. Tu pun takut-takut terkeluar jadi Muslim. Pasal apa? Engkau dah tak ikut ajaran tauhid, akidah engkau dah tak betul, akidah engkau dah terkeluar daripada ajaran atas nama tauhid. Dah tak ikut dah ajaran tauhid sebenar, tak pure dah macam mana hak ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni yang nak mengaji sungguh pasal ada Rasulullah pernah alert kat kita. Dia kata sataftariqu ummati ila 73 firqah. Umat aku akan berpecah bab akidah ni 73. Hadis yang masyhur sangat, katanya kita sangat dengar. Kita biasa dengar. Wahidatu bil jannah, satu saja dalam syurga. Isnani wa sab'una fin nar, 72 lagi dalam neraka. Siapa dia yang satu tu? Rasulullah bila ditanya oleh para sahabat, siapa dia yang satu tu? Rasulullah isyarat dengan perkataan dia, ma ana alaihi wa ashabi. Yang ulama hadis, yang ulama tauhid dah mensyarahkan kat kita, yang zaman kita lah ni. Apa dia ma ana alaihi wa ashabi? Terjemah dia tu, kata Rasulullah, yang aku berjalan di atas dia, aku ni duk berjalan ke mana, dan juga ashabi, semua sahabat-sahabat aku. Pasal sahabat ni pasal apa disebut oleh Rasulullah sebagai rujukan? Pasal mereka ni adalah anak didik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sahabat Allah Taala jamin radhiyallahu taala anhum wa radu anhu, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah Taala jamin redha tak? Rasulullah kata ana alaihi wa ashabi. Yang diistilahkan oleh ahli ilmi atau kita bicara akidah ni dipanggil ahli sunnah wal jamaah. Siapa dia ahli sunnah wal jamaah? Yang di atas perjalanan ma ana alaihi wa ashabi. Yang ni kena ada knowledge lah, kena ada pengetahuan lah. Surely must have a very good knowledge about this. Pasal apa? Kita duduk akhir zaman. Kenapa akhir zaman? Rasulullah masa zaman dia 1400 tahun dulu, kalau nisbah hijrah tu dah lebih Rasulullah kata sayati zamanun sataftariqu ummati. Dia kata umat aku akan berpecah. Dia dah bagi isyarat agak-agak zaman berpecah tu zaman bila? This is the time, you know. Bunyi orang putih ni, sorry tuan-tuan nak rasa tak rasa pelik tu tak. Saya pasal kadang dia dah biasa, tambah tengok muka tuan-tuan semua muka faham orang putih, dia mula nak cakap orang putih, walaupun orang putih saya pun tak kat SPM je lah. This is the time, you know. Dan jangan kita duk rasa kita sekarang ni duduk dalam zon selamat. Pasal apa selamat? Ustaz beramai, Ahmad Tafiz tumbuh macam cendawan, apa lagi TV pun, TV Hijrah ada, TV Muhajirin ada, esok TV Ansar ada, kot lah saja buah nama macam tu. TV 1, 2, 3 tu lama lah, tak payah sebut lah, sebut nama hak baru-baru ni. TV Hijrah ke, esok TV Mujahidin ke, TV Tauhid. Okey, contoh kata esok keluar, sekali pun keluar channel macam tu, jaga. Lagi banyak channel, lagi banyak huraian, lagi banyak ustaz, lagi banyak tempat pengajian, lagi banyak aliran, lagi banyak kepala otak. Dengar-dengar dia sebut. Kalau tuan-tuan sedar tak sedar, tuan-tuan duduk masjid ni, tuan-tuan duduk main pengajian, tuan-tuan tengok berapa ramai ustaz, adakah satu kepala ustaz ni? Tuan-tuan jawab tengok. Bab fiqah satu hal, fiqah memang ada bab yang tu memang akan dia berlaku tak sama pendapat. Pasal apa? Pasal bab fiqah dia memang ada khilaf. Pasal Al-Quran dia ada istilah dia qat'i yusbut, tapi zanni dilalah. Itu fiqah. Memang ada hukum dalam Quran, dalam hadis sebut macam ni, Quran macam ni, dia akan tak membawa kesatuan dari segi makna.
Satu boleh ada perbezaan pendapat dalam fiqh. Tauhid, no. Kalau ada khilaf pun, khilaf bagaimana nak menyelesai. Bukan khilaf dengan satu pahaman macam lain, yang ni opposite dia punya faham. No, tauhid takkan jadi macam tu. Allah Ta'ala satu, dia takkan jadi dua. Kalau Allah Ta'ala kata kita sebut tadi, Allah Ta'ala tak bertempat, itu antara fahaman akidah. Allah Ta'ala tak bertempat, dia tak akan ada istilah Allah Ta'ala di arash. No. Kalau ada ayat Quran tu, nak buat macam mana? Ada ayat Quran kata Inna Allah ma'ana, Allah Ta'ala bersama dengan kita. Nak buat faham macam mana pula tu? Selalu orang nak sebut puak W lah, selalu sebut ni kan. Tak W pun, and the gang lah. Dia kata apa? Allah pisama, Allah alal arsh. Nak buang mana ayat Quran yang Rasulullah masa duduk dalam Gua Sur dalam hijrah, tengok Sayyidina Abu Bakar duduk dalam keadaan takut orang kafir jumpa Rasulullah nak mengapakan Rasulullah kata apa kat Sayyidina Abu Bakar? La takhaf, don't worry ya Abu Bakar. Why? Inna Allah ma'ana, Allah beres sadhi, Allah bersama dengan aku, Allah bersama dengan kita. Kat mana Allah? Kat mana Allah? Jangan tidur kat mana Allah? Jadi jawab di arah kafir lah. Untuk jawab bersama dengan kita, boleh jadi kafir juga tak? Bila jadi kafir? Kalau kau faham dengan mana tempat, occupy space. Betul? Macam mana nak faham? Ni nak ngaji baru bicara definasi ya. Tapi saya saja usia-usia itu nak menunjukkan apa? Yang ni yang bab orang duk kelahi bila tak faham tauhid. Dia tak pernah ada pengajian tauhid, tak pernah secara formally belajar tauhid. Bahkan tengok dengan ustaz ni ceramah, dengar ni ceramah, dengar ni baca sikit-sikit, okeylah aku dah dapat tauhid lah. No, that's not the way, you know. Kaedah kita, Rasulullah dia didik para sahabat dapat tauhid 12 tahun kan. Tauhid yang sangat mantap. 12 tahun tu untuk dapat tauhid mantap lah, pasal dia the first generation, mestilah dapat tauhid yang mantap, betul tak? Dengan latihan, ujian, tarbiyah macam-macam tuan. Kita ni orang akhir zaman, kita tak dapat tarbiyah macam tu, tapi di atas apa yang telah berlaku pada Rasulullah, para sahabat, dah diberi kat kita satu formulasi yang sekecil ini kan? Yang tu yang ada Ummul Barahin, nanti kita akan belajar satu-satu insya-Allah. Sekecil ini, senipis ini, untuk faham the whole and the entire information about tauhid. Just gunakan kita ni. Betul tak kita? Ulama tolong buat satu format, satu formula macam mana kita dengan keadaan dhaif dan keadaan macam-macam ni, tapi boleh insya-Allah meredah arus yang akan pecah pada 73 ni. Kita adalah satu yang akan melawan arus itu. Kita akan lawan arus tu. 72 pun come here, we fight. Tak lari kan, we fight over my dead body first. Untuk tukar bab akidah ni. Come here, black bag ke apa I challenge you, come here. Pasal apa ni? Tough tak tauhid? Very tough. Sahabat tough tak tauhid? Nabi-Nabi very tough tak tauhid? Jangan berganjak lah, undur belakang lah. Atas nama undur pun bukan berundur, dia menyusun strategi. Okay. Jadi bab ilmu tauhid ni, ilmu nak membahas mengenai akidah agama. Jadi bila akidah, dia bukan hanya sebutan zahir, perkataan zahir dah. Dia nak membahas tentang perkara yang nak pegang dalam hati ya. Jadi kalau faham tu, ilmu tauhid ni dia lebih daripada ilmu fiqh, dan dia sebenarnya adalah roh kepada ilmu fiqh ini. Pasal apa? Antara ilmu fiqh sembahyang, antara fiqh ni, fiqh ni bahasa mudah dia apa? Rukun Islam, fiqh lah. Mengucap kalimah syahadah, tak mengucap tu, itu adalah fiqh. Nak Islam, ucap kalimah syahadah. Konten kalimah syahadah tu, itu iman, itu bukan Islam, itu bukan rukun Islam. Yang tu konten dia tu nak ambil faham ya, la ilaha illallah, beriman pada Allah Ta'ala, beriman pada malaikat, beriman pada Rasul. Konten dia tu, yang tu tak dipanggil atas nama istilah ulama, yang tu termasuk dalam pembahasan iman.
Dia bukan pembahasan Islam, sikit dengan bahasa-bahasa gitulah. Kalau pembahasan Islam ni dia fiqh ya, mengucap, sembahyang, puasa, zakat, haji. Yang kalau kita hanya sembahyang, just sembahyang, tapi tak ada jalan tauhid dalam hati, sembahyang kita hanya sembahyang jasad. Sembahyang kita adalah sembahyang bangkai. Siapa sembahyang bangkai? Sembahyang yang tak ada ruh, tak ada nyawa, tak ada kualiti di sisi Allah Ta'ala. Pasal Allah Ta'ala bukan tengok jasad kita, Allah Ta'ala tengok hati kita. Yang kita ni atas dasar kita bicara tauhid. Tauhid ni dia adalah satu dasar. Sebenarnya kehidupan kita atas kaedah tauhid ni, daripada apa hati kita, tauhid kita, itikad kita, yang itulah kita zahirkan dengan amalan dan perbuatan. Perjalanan tauhid macam tu. Satu, awaluddin ma'rifatullah. Din ni mula-mula kenal Allah Ta'ala. Dah kenal Allah Ta'ala, then only. Macam mana nak buat hubungan Allah Ta'ala? You semayang. Macam mana nak hubungan dengan Allah Ta'ala? You puasa, zakat, you haji, you zikrullah, you baca Quran, you hafal Quran. Itu dia punya perjalanan. Kita macam mana? Kita terbalik. Kita dah perjalanan ibadat dulu, perjalanan Islam dulu, perjalanan ibadat dulu, puasa, sembahyang, zakat, haji. Tapi perjalanan akidah macam mana? Ma'rifatullah macam mana? Haji ada orang pergi kursus tau. Ni pun kalau zaman kursus nak habis kursus haji ni. Sikitlah saya sebut bahasa gitu kan. Tujuan saya nak cerita apa ni? Kursus haji ada, kursus zakat ada, kursus solat ada, kursus puasa ada, kursus tauhid ada tak? Kenapa tak ada? Pasal kita rasa tauhid susah apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, aku dah dapat tauhid. Inilah kebanyakan anggapan orang Islam kita. Yang tu yang tak berapa pedulian. Pasal apa? Kalau saya tanya kat tuan-tuan lah, saya umum, tuan-tuan ni dah dapat tauhid belum? Nak kata tak tauhid pun tak boleh. Nak kata dapat tauhid lagi kena tanya kantoi pula. Kan nak jawab macam mana? Dah dapat belum? Sebelum nak tanya, nak cerita dapat tak dapat tu, kalau saya tanya pekah, tuan-tuan pernah duduk kursus haji tak? Faham tak faham? Boleh cerita tak satu-satu perjalanan haji? Tak boleh. Dah dapat kursus pun tak boleh. Maksudnya tak faham lagi lah bab haji. Bab tauhid tuan-tuan pernah pergi kursus tak? Pernah tak ditarbiahkan tauhid, dikursuskan tauhid seminggu ke sebulan ke setahun ke? Ada? Duduk madrasah tauhid aja ada tak? Tak ada. Untuk kalau tak ada ni tanya tau, boleh dapat ke tauhid? Angan-angan je lah, aku tauhid lah, la ilaha illallah, itu je lah. Macam mana tuan-tuan faham buat haji? Apa dia haji? Haji ya. Macam mana benda yang apa dia, perjalanan dia macam mana kaifiat dia macam mana ifrat tamatuk, mana kiran dia, mana contohlah kan. Kalau haji pun ada huraian macam tu, tauhid ada huraian tak? Sikit saya sebut ni. Haji ni antara rukun Islam yang last sekali, betul tak? Antara perkara yang berkaitan bab ibadat yang last sekali Allah Ta'ala turunkan wahyu, perintah kat Rasulullah untuk Rasulullah dan para sahabat buat untuk orang Islam buat haji, betul tak? Turun ayat Quran, al-yawma akmaltu lakum dinakum tu, pada hari ini aku sempurnakan agama kamu, din kamu. Dan din tu ialah Islam. Dan din tu Allah Ta'ala sempurna pasal apa? Pasal sempurnanya agama adalah dengan sempurna rukun dia. Dan arkanu din yang disempurnakan oleh Allah Ta'ala itu apa dia? Haji, betul tak? Berapa tahun nak kursus haji? Mana ada turun haji ya? Cerita siap lah, siap. Tak perlu bertahun-tahun untuk latihan buat haji kan? Dan tak perlu buat replika. Pusing-pusing, tak payah. Sahabat cukup faham. Kita orang Melayu bengong, tak faham. Kena buat replika, kena buat action, kena buat pakai ihram, berlakon. Tu pun tak faham juga. Sikit saya sebagai contoh gitu kan. Saya kata apa? Kursus haji tak perlu makan masa. Tapi kursus tauhid yang Rasulullah bersama para sahabat makan masa tak? Berapa tahun? 12 tahun. Pasal apa 12? 13 tahun di Mekah tu, setahun sebelum hijrah baru ada solat. Jadi sebelum tu umumnya semua ajar tauhid. Ajar tauhid tu nak ajar macam mana? Bukan saja nak kata Allah satu, sembah, tapi Allah pergantungan
hati kita ke dia. Apa saja keperluan kita, hajat kita, memang kita berpegang pada Allah Ta'ala, tiada pada hal lain. Yang kita beriman dengan qada-qadar, semua proses iman, Allah, malaikat, Rasul, kitab, hari kiamat, qada-qadar, yang mesti betul di situ. Sekalipun tak ada solat, tapi hati macam mana? Sentiasa ingat Allah Ta'ala. Walaupun solat tak difardukan lagi, hati macam mana? Sentiasa ingat Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Itu yang turun Quran, uzkurullaha zikran katsira. Ingatlah Allah Ta'ala banyak-banyak. Macam mana nak ingat? Rasulullah dah hurai, Allah Ta'ala pun pernah hurai dalam Quran, dan ulama pun dah tolong hurai untuk kita. Untuk dapat apa ni? Untuk dapat tauhid. Supaya apa tauhid ni? Sentiasa ingat Allah Ta'ala yang asa tu 24 jam. Ingat ni pula bukan ingat Allah-Allah saja, tapi ingat dengan kenal, rasa, feel. Mana? Hati. Pasal tauhid berhati lah. Tauhid bukan bak mulut, bukan la ilaha illallah, la ilaha illallah. No. Yang tu pun ada juga. Yang ni selepas hati kenal, faham, rasa, yakin, mulut akan sebut. Perjalanan tauhid para sahabat dan ulama-ulama dulu, macam mana mereka diasuh betul, awaluddin ma'rifatullah, itu perjalanan dia. Dengan ajar tauhid, kenal Allah Ta'ala, then only bila dah kenal Allah Ta'ala, dia akan haluba untuk buat taat. Baru taat gilanya. Daripada kecil pun taat dah sukses. Tengok saya kata sukses tu sebagai contoh. Saya nak syarah ni, ilmu bahas tentang ilmu akidah, saya nak syarah tu ya, yang kata perjalanan Rasulullah, para sahabat, asas dia ialah tauhid, lepas tu baru hasil ibadat. Mana? Imam Asy-Syafi'i rahmatullah, saya nak ambil misal-misal yang selalu diviralkan dan kita tahu kisah dia. Sebut yang orang tak tahu kisah, ketika kita tak faham susah juga. Imam Syafi'i rahmatullah alaih hafal Quran umur berapa? 7. Sebelum tu dah latih tauhid belum? Agak-agak dah betul lah. Kemuncak yang kita dengar sampai akhir hidup dia, macam mana Quran dia memang dalam kepala. Kemahiran fiqh dia jadi mujtahid, pakar ilmu fiqh tu jadi mazhab Imam Asy-Syafi'i. Saya nak cerita amalan dia dengan Quran macam mana. Dia memang dah hafal lah. Macam mana? Satu hari khatam sekali Quran. Apa dia? Satu hari khatam sekali Quran. Bulan Ramadan 2 kali khatam, siang sekali, malam sekali. Nah, budak tahfiz lah ni, sekalipun hafal Quran umur 7 tahun, ada tak yang bila dia berumur dia dapat satu tahap, satu hari dia baca 30 juzuk? Mungkin kalau jenis tahfiz yang ada buat syahadah apa, mungkin ada. Satu hari syahadah ada, dia akan baca Quran 30 juzuk hari tu. Itu pun yang buat syahadah 30 juzuk satu hari baca. Ada yang buat syahadah tahfiz Quran 2 hari 30 juzuk. Ada yang buat syahadah 3 hari 30 juzuk. Boleh faham? Syahadah ni apa? Orang duk tengok dia baca Quran dengan disemak, dan dia baca min wara'i qalbi, tak tengok Quran. Kalau orang syahadah ni mungkin dalam the whole life, itulah satu hari yang dia baca 30 juzuk Quran. Lepas tu macam mana? Dengar saya sebut tau, dah ramai orang hafiz macam ni tau, tak baca dah. Pasal apa? Dah dapat syahadah dah. Bahkan ada yang lupa Quran. Bahkan bila baca Quran pada waktu-waktu tertentu je baca, lepas tu tak baca dah. Yang ni kebanyakan al-hafiz zaman sekarang. Bukan saja di Malaysia, satu dunia macam tu. Rata-rata macam tu. Pasal apa? Pasal apa agak-agak? Pasal mereka diasuh dengan amalan zahir, hafal, tapi tak asuh dengan kenal Allah Ta'ala dalam hati. Yang bila hafal Quran pun, duduk tempat menghafal pun tak seronok dah separuh tu. Tak habis ngapa nak balik, Allah banyak nak apa, susah, tak ingat Allah. Pasal apa? Pasal bukan dia asuh dengan tauhid, dia asuh dengan hafal Quran. Memang boring kan?
Ingat senang kan hafal Quran. Tak usah hafal Quran. Kalau saya berhenti pukul 10 lagi boleh tak? Baru baca kitab tauhid, baru saya nak bahas satu sikit je. Baru 2 jamnya kuliah, belum pergi kursus 3 hari, 4 hari, 10 hari, sebulan, 2 tahun. Nah ni baca Quran, hari-hari nak kena hadap ni. Bukan saja nak hadap untuk baca, nak bagi simpan kepala ni. 3 tahun tak habis lagi kadang. Otak lembab sikit pula, main pula, cuti pula banyak. Sekali cuti habis 3 juzuk, 4 juzuk, tak ingat. Ulang pula. Betul saya cakap tak? Jadi pasal apa? Apa masalah kita ni? Pasal perjalanan hidup kita bukan perjalanan dengan tauhid, lepas tu beramal. Tapi perjalanan kita ialah beramal. Ya, kadang-kadang tak pernah peduli orang tauhid tak tauhid. Itu yang pahaman-pahaman macam-macam. Itu pun saya ada sebut dengan colour kan. Ada colour hijau cair, ada hijau pekat, ada biru cair, ada biru pekat, ada luar hijau, dalam jingga, ada jingga kat luar. Tak faham sudah. Saja saya nak sebut tu, saya nak tunjukkan warna-warni pahaman yang ada. Itu saja sebut dalam bentuk macam tu lah kan. Dengan akidah yang Rasulullah isyarat ada 73 tak? Satu je yang betul lah. Jadi yang ni yang perjalanan hidup kita. Bila nak buat qiyamul lail, bila? Tunggulah qiyamul lail. Masa tu ialah qiyamul lail. Lepas tu mana ada qiyamul lail, naumul lail. Yang ulama dulu perjalanan mereka bila ma'rifatullah, memang Quran dah hafal, dah amalan untuk macam mana? Fardu, sunat macam mana? Bila dia mula je satu amalan, dia akan istiqamah, dia takkan tinggal dah sepanjang hidup dia kan? Banyak tak? Satu yang jadi macam tu. Kalau kata Imam Syafi'i ni dah mula hafal kan? Cuma saya tak dapat sejarah betul-betul lah. Tapi kalau ikut, bila dia dah hafal, pasal perjalanan ulama dulu, setiap yang dia hafal, dia faham, dia reti, dia amal. Dan bila kalau katalah ada hari yang dia memang dah mula baca 30 juzuk satu hari, dia memang tak tinggal dah selepas itu 30 juzuk satu hari. Dia takkan tinggal lah. Pasal dia ada prinsip. Dia ajar dalam akidah, hari ni mesti lebih baik pada semalam. Itu memang sabda Nabi SAW. Mesti hari ni lebih baik pada semalam. Esok mesti lebih baik pada hari ni. Kita dengar aja. Betul buat macam mana? Sekurang-kurangnya konsisten di atas amalan yang sama. Kita tak ada tu. Pasal apa? Pasal kita punya asuhan dalam kehidupan bukan asuhan dengan akidah, lepas tu beramal. Tapi macam mana? Beramal aja, lepas tu itu yang dapat asuhan beramal. Ada yang tak pernah diasuh dengan beramal pun, tauhid pun tak ada, amalan pun tak ada. Kadang-kadang umur 40, 50 baru jumpa geng dakwah sikit, kawan sikit, yang ni bagus sikit, sembahyang sikit pergi masjid, baru dapat hentakan sekali, pam, Allah tak sembahyang berdosa. Umur 40 baru tobat sembahyang. Bukan menjalani tauhid, belum lagi, baru menjalani sembahyang, baru menjalani solat. Tauhid tak dapat lagi, baru terentak nak kena sembahyang. Ini perjalanan kita. Satu, perjalanan kita nak belajar ni ialah ilmu nak bahas tentang akidah agama Islam. Dan sepatutnya bila nak bahas ni, awal-awal kehidupan kita. Dengan awal-awal kehidupan tu bila? Sedar-sedar je. Istilahnya bila kita ada istilah tamyiz, ada akal, waras, macam mana? Tauhid dulu. Bila ada keupayaan untuk faham cakap orang, pengajaran orang, belajar apa dulu? Tauhid dulu. Kita ajar apa dulu? Entah apa lah ajar. Taharah, okey. Kalau belajar fiqh tu gagah juga lah. Bahkan kita ni yang diajar apa? Dengar. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are, up above the sky so far, like a diamond in the sky. Lagi apa pula? Ding dong bell, ding dong bell. Tu. Betul tak tuan? Itu tak? Lagu-lagu tadika saya kecil-kecil sampai lah ni saya hafal lah tu. Pasal itu yang dilatih. Apa saya nak sebut ni? Nak cerita itu yang kita diasuh lah. Cuma nyanyi lah sikit. Lagi apa? London Bridge is falling down, falling down, falling down. Tapi ni boleh ingat kan? Poem bahasa Inggeris pun saya masih ingat lagi.
Nak sebut apa? Lagu orang putih cukup banyak kan. Tak mau nyanyi lah. Dia janji kan. Saya kata apa? Itulah dia yang jawab sampai lari ingat nak buang pun tak boleh. Quran, idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat wa idza jibalu suyirat wa idza isyaru utilat. Sagi bercampur habis, sagi idza sama'un syaqqat masuk habis. Munculan jalan macam. Itu baru baca Quran, baru hafal Quran, belum ambil faham Quran, belum perjalanan tauhid lagi. Tauhid macam mana? Yang ni yang kita akan belajar, kita akan tengok. Rupanya tauhid kita memang kelang kabut. Bahkan tauhid kita bila duduk majlis ilmu ya tauhid. Lepas tu tak ada tauhid dah. Macam mana tu? Saya secara sikit pasal nak sebut kata ilmu kita belajar memang kita nak bahas akidah Islam, nak bahas tauhid. Dan tauhid ni tuan-tuan kita nak dapat bila dah faham dia entire life, our whole life tauhid, ingat Allah Taala. Dan ingat tu bukan saja ingat dia, ingat Allah, tapi ingat, faham dan rasa dalam hati, dan kecintaan kita dalam hati hanya pada Allah Taala pasal kita faham sungguh siapa Allah Taala ni. Baru dapat tauhid. Kalau tidak kita tak dapat tauhid. Boleh faham tak saya cakap apa? Saya buat misal, siapa cipta kita? Allah lah. Dari cipta, dia cipta gitu saja tu, dia bagi kita bodoh itu, mati, bangkai itu. Semua dia bagi lah. Dia yang cipta kita. Untuk kita jantung, paru-paru, tangan, mata ni siapa bagi? Dia juga. Perbuatan ni siapa yang bagi kedekat kat kita? Siapa? Dia juga. Boleh rasa macam kita manis, masam, pahit, sejuk, panas, ada perasaan kasih, sayang, apa ni? Perasaan ni siapa bagi semua? Dia juga. Dia juga. Kita kalau ada satu orang kan, majikan, bos beh itu, dia bagi kita macam-macam. Dia bagi kita kerja, dia bagi gaji pula, dia cari bini untuk kita, dia bagi rumah, kereta, dia bagi motor, dia bagi. Kenang nak jasa dia? Berapa tahun tuan-tuan kenang? Tambah pula hidup kita, hidup mati kita, dia lah yang ambil. Dia care about us, about me kan. Daripada kita kecil dia care about kita. Kita kenal tak? Bukan saja dia care, tapi dia beri macam-macam kemohonan dan keperluan kita. Kita ingat tak jasa dia? Sampai bila ingat? Bagi berim setahun 1000 pun ingat. 5 tahun ingat kami, 5 tahun ingat kami. Sikit dengan ayat macam tu. Sorry sikit kalau ada orang yang sensitif bab politik tu. Bagi anak ayam 10 ekor pun kami baru bagi anak ayam 10 ekor. Kami baru bagi kain pelekat selai. Kami baru bagi gula sekilo. Yang tu pun disuruh kenang dia lah. Allah apa dia bagi? Tak ada benda yang dia tak bagi kat kita. Kena kenang lah. Kena ingat lah. Berapa lama nak kenang? Kita pun datang daripada dia je, balik kat dia je. Nak berapa lama nak kenang? Kena kenang sekenang-kenangnya, dan tiada yang dikenang melainkan dia. Dia saja. Mak saya boleh bercakap, tuan boleh dengar. Boleh faham tak saya cakap apa sekarang? Siapa pergi faham? Siapa pergi dengar sekarang? Siapa bagi kita boleh masih menikmati kesejukan? Reseptor kita mesti boleh rasa nyaman, mata kita tak rasa ngantuk, telinga kita boleh dengar, boleh faham. Pula tu dapat rasa faham sesuatu yang hebat malam ni. Contoh, siapa bagi semua? Allah tak? Best tak dia bagi kat kita? Best tak? Ada bayar apa-apa tak? Ada bayar apa? Kena kenang dia tak? Kenang ni kenang macam mana? Kenang dengan memuliakan dia tak? Membesarkan dia tak? Dia yang buat kita daripada tak ada kepada ada dia tak? Kena kenang sungguh-sungguh tak? Kenang tu macam mana? Bawa kita pun terkenang ni. Ya Allah, Kau bagi aku, ya Allah. Kau yang jadikan aku, ya Allah. Kau yang mudahkan kami. Ni kereta Mercedes lah tu. Ya Allah, Mercedes ni Allah tak pernah terfikir nak naik Mercedes. Saya sebut saya kan, kita Mercedes, tapi Mercedes buruk tu lah. Saya tak pernah terfikir kan nak naik Mercedes kan. Rupanya memang naik Mercedes ni rupanya memang syok gila lah pada naik kancil. Allah, kan. Tuan-tuan naik Mercedes, tuan-tuan tak naik kancil lah. Tuan-tuan cuma tak merempet kat mulut je. Kawan bawa lah, jom naik kereta aku, kancil Viva ke apa, Maybe ke apa, biar itu lah. Macam Allah, naik kereta aku tak apa. Kita apa? Bila kita sepatutnya yang tu pun kita dah rasa seronok. Macam mana yang Allah Ta'ala beri kita seronok tak? Contoh bayar nak papan punggung tu tuan, roti penggali tu tak ada. Roti penggali, faham tak?
Bukan roti tu tak faham bahasa lah itu. Roti kembali tu kita punya panggil apa tu? Dubur, bukan lubang dubur tu. Apa? Punggung, papan punggung. Bumper. Bumper. Bola bumper. Bumper tu kalau tak ada, tuan-tuan bayang, tuan-tuan duduk berapa minit tuan-tuan boleh duduk kalau bumper tu tak ada? Tak boleh duduk, betul tak? Tuan-tuan tahu berapa nikmat bumper tu. Belanggar pun tak pecah tau. Kalau pecah pun tak ada spare part ganti. Kalau pecah pun, bercalar pun, koyak pun, Allah Ta'ala jadikan sistem human yang ada pada kita, repair, dibina tisu balik untuk membuat tisu semula kat bumper tu. Ya Allah. Kalau dapat tauhid macam ni, macam mana? Best tak? Ingat tak Allah Ta'ala? Berapa banyak ingat agak-agak? Tapi pasal apa kita tak ingat? Pasal kita tak dapat latihan tauhid dan tak dapat fahaman tauhid. Saya tak kata tuan-tuan, saya sebut kat saya. Satu kita tak ingat dia, satu kita tak cinta dia, satu kita tak sayang dia. Ciri orang beriman ni bila faham tauhid ni, Allah Ta'ala kata apa? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman ni ialah orang yang sangat kasih, cinta. Apa lagi? Ishq. Apa nak sebut Kalau love, atas pada love apa? Cinta gilanya. Apa? Jatuh cinta. Dia ada bahasa kot lagi dalam mabuk cinta. Sampai mabuk dengan Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Allah 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 Allah. Mabuk. Kalau tak sebut dengan mulut pun hati macam mana? Allah. Mabuk. Mandi pun tak basah. Selagi tak boleh sembahyang, tak boleh baca Quran, tak boleh zikir macam mana? Mandi tak basah, makan pun tak kenyang, tidur pun tak lena. Pasal apa? Tak boleh baca Quran lagi hari ni, merindungi kalam Allah. Tapi kita dapat tak macam tu? Sembang boleh kan? Dalam hati dapat lagi tak? Belum lagi tak? Tuan-tuan jawab elok-elok. Dapat lagi tak? Dapat lagi tak? Belum lagi. Ke dapat dah? Kalau dapat dah, saya nak suruh tuan-tuan ajar macam mana saya nak dapat tu. Pasal saya tak dapat lagi. Memang saya duduk belajar lagi lah untuk dapatkan tu. Nak kena dapat tak sepatutnya? Ada siapa dapat? Kalau dapat, saya nak suruh bagi masa sikit, 10 minit ke 5 minit. Tolong cerita sikit macam mana kau boleh dapat, macam mana aku tak dapat dan kami tak dapat. Setuju? Siapa dapat? Angkat tangan. Tak dapat lagi? Orang tak dapat lagi, dengar bagi saya ngajar lagi lah. Saya tak dapat semua, tapi ada something saya dapat. Saya nak cerita, share kat tuan-tuan lah, supaya kita boleh lalu jalan tauhid ni. Yang inilah perjalanan tauhid yang kita nak cari kan. Baru kita akan tahu mana destinasi hidup kita. Betul tak? Tuan-tuan nampak? Tuan-tuan yang destinasi hidup atas, saya duduk bicara sikit ilmu membahas tentang tauhid, akidah agama. Nak kata kita nak capai Allah, nak faham Allah, nak ingat Allah 24 jam, entire life kan? Kasih kita pada Allah Ta'ala. Tuan-tuan agak-agak nampak destinasi kita ke mana? Semua untuk Allah saja. Satu ayat Quran. Dalil apa saya sebut ni? Saya tak dalil lagi, orang kata sembah apa benda ni. Quran kata apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan mana nak pergi? Untuk mengabdikan diri pada Allah Ta'ala. Abdi tahu tak abdi? Hamba ni macam mana? Hamba ni dia takkan buat sesuatu urusan dalam kehidupan dia melainkan semua daripada perintah Tuhan dia. Dan dia sentiasa menanti perintah daripada Tuhan. Kalau Tuhan dia tak perintah pun, dia akan sentiasa mencari-cari apa kerja untuk mendapat redha daripada Tuhan dia. Itu hamba. Itu betul-betulnya hamba. Kita macam tu tak? Belum lagi tak? Jadi kita belum jadi hamba. Matlamat orang telah jadikan kita supaya kita jadi hamba. Yang hamba macam mana? Disyarahkan oleh ulama-ulama tafsir. Maksud liya'budun itu liya'rifun, supaya kita boleh kenal dia, faham dia, rasa ke dia, kita boleh cinta ke dia, kasih ke dia, kenang dia. Itu ialah jalan-jalan supaya kita boleh rasa kita hamba. Dan bila kita dah rasa kita hamba, kalau dia suruh buat taat, sebelum waktu taat kita dah akan bersedia untuk taat. Bahkan kita tak puas hati dengan taat kita, kita nak lagi daripada apa yang dia minta. Kalau dia wajibkan buat beberapa perkara pun, kita rasa tak puas dengan benda wajib tu, kita ada benda lagi nak buat pengorbanan untuk dia. Ni baru cinta pada Allah Ta'ala. Itu cinta tak macam tu? Itu cinta tak? Itulah baru cinta.
Macam kita cinta kat seseorang, isteri minta, abang tolonglah beli cincin, kita beli rantai tangan kat dia. Dia minta rantai tangan, kita bagi gelang kat dia. Gelang kat dia. Rantai leher kat dia. Dia minta rantai leher, garu kepala kita. Sikitlah ayat labak gitu kan. Tapi kalau cinta macam mana? Aku tak ada apalah nak beli, duit tak ada lah. Tapi jangan takutlah, kalau ada rezeki tu aku carilah untuk kau. Kau nak sangat, don't worry lah, doa je, insyaAllah dapat. Sampai macam tu kadang-kadang siang malam kerja apa pasal apa untuk mendapatkan cinta dia daripada isteri. Betul tak? Kita nak dapat cinta siapa? Isteri mati tak? Suami mati tak? Anak mati tak? Pemimpin mati tak? Kawan-kawan mati tak? Yang tak mati siapa? Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamus. Tawakkallah pada Allah yang hidup, yang dia tak mati. Yang ni kita nak cari. Kita mati tak? Kita pun mati. Untuk nak cari redha siapa? Redha makhluk. Redha Allah tak? Inilah perjalanan tauhid yang kita nak dapat. Ilmu yang kita nak bicara ni, ilmu nak bahas tentu. Bila kita faham Allah Ta'ala, kita kenal Allah Ta'ala, kita nak cari jalan untuk jumpa Allah Ta'ala. Dan kita nak cari jalan macam mana nak kenal Allah Ta'ala. Inilah ilmu yang kita nak belajar. Cuma bila lain perguruan tuan, lain guru, lain format, lain cara dia ajar, lain cara dia dapat, lain cara lah dia ajar. Orang lain pun rasa saya kalau kat sini ada orang lain ajar tauhid tak? Akidah ahli sunnah wal jamaah, ada orang lain ajar tak? Kadang ada ramai ustaz-ustaz tauhid pun, tapi macam-macam lah. Pasal apa? Dia akan ajar dengan apa yang dia dapat. Kalau dia tak pernah dapat, macam mana kalau saya dapat, dia tak akan ajar macam mana saya dapat. Saya akan ajar macam mana saya dah dapat. Saya akan ajar kat tuan-tuan lah macam mana saya dapat. Dan khususnya atas kita bicara akidah ni, tentulah kita nak pastikan apa yang kita dapat tu ialah apa yang sepatutnya memang itu yang kita dapat daripada Nabi SAW. Yang para sahabat dapat. Kalau macam saya sebut sekali lalu tadi ni, agak-agak para sahabat dapat tak? Para sahabat macam tu lah tentang kehidupan dia. Entire life Allah ada dalam hati. Bilal bin Rabah kena seksa dalam batu besar atas dada, hempap pula tu, tengah panas pula tu. Apa dia ingat? Allah wahid ahad. Tak ada lain dia. Ma fi qalbi ghairullah. Tak ada lah hati aku selain Allah Taala. Tak minta pun Muhammad tolonglah aku. Macam mana? Minta Muhammad tak? Dikenal Muhammad pun adalah hanya utusan Allah yang boleh tolong dia, selamatkan dia. Apa dia? Allah. Bahkan kalau tak selamat pun tak apa. Pasal apa? Aku dah dapat kenal lah Allah yang jadikan aku ni. Kena seksa ni pun semua takdir dia, khairi syarri minallah. Dapat Allah tak? Capai Allah tak? Satu dia ingat Allah, satu dia tak ada masalah. Kena seksa, dia tak jadi terseksa. Perang Badar dengan bilangan 300 lebih bertemu dengan 1000 tentera yang lengkap dengan kelarapan tentera. Yang 300 orang ni ada sebahagiannya menggunakan ranting kayu macam kepak dahan kayu tu. Jom kita fight. Itu saja tuan-tuan, bertemu dengan tentera yang lengkap dengan baju rantai, apa, perisai, pedang, tombak. 300 lawan 1000 dengan kelengkapan perang lengkap. Yang ni pakai ranting kayu ya. Tak ada pun shield apa, tak ada shield tuan-tuan. Pakai jubah sorban ni ya. Jom lawan, challenge me. Dia orang ada susah hati tak? La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tak pernah ada takut dan tak pernah duka cita. Macam mana? Tengok je musuh. Macam mana? Hadza ma wa'adallahu wa rasuluh. Hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Ini ialah apa yang Allah Taala dah janji, begitu juga apa yang Rasul dah janji kat kami. Jom perang. Pergi. Menang tak? Menang. Pasal apa menang? Pasal dia menang, dapat bantuan Allah. Pasal apa bantuan Allah? Pasal akidah dia betul dengan Allah Taala. Allah Taala jamin tak? In tansurullah yansurkum. Dia bagi tak benda-benda yang ajaib dan pelik-pelik? Dia bagi tak? Pasal apa dapat bantuan dan ajaib pelik-pelik? Pasal kasih dengan Allah Taala, tauhid dengan Allah Taala, pergantungan dengan Allah Taala. Allah Taala bantu tak? Kita sekarang pasal apa tak dapat bantuan? Tak kenal Allah, tak faham ke Allah Ta'ala, tak pernah belajar Allah Ta'ala, bahkan syirik pada Allah Ta'ala, kufur pada Allah Ta'ala, semuanya engkar dengan perintah Allah Ta'ala. Engkar bak zahir, bak jisim, bak jasad, hati lagi lah. Tak pernah ada kasih langsung ke Allah Ta'ala. Sembahyang pun tak ingat Allah Ta'ala. Yang ni kita.
Jadi kita punya perjalanan akidah ni jauh lagi tak? Jauh tak? Saja saya nak cerita malam ni supaya nak tunjuk apa? Woi, banyaknya kita punya perjalanan lagi, jauh lagi ni, memanglah jauh lagi. Ke dah capai? Dah capai? Belum betul tak? Betul macam mana nak capai? Belajar. Berapa kekerapan belajar tu? Sebulan sekali cukup tak? Saya tak nak minta tambah lah, saya memang tak boleh mari dah. Tuan-tuan kena cari. Kalau ada keliling-keliling ni, ada orang boleh ajar perjalanan macam saya duk ajar ni, pergi cari, pergi belajar. Okay. Jadi asas kita nak bicaranya ialah nak ambil faham yang dikata dalam istilah ni, bila sebut ilmu tauhid, ilmu nak membahas tentang akidah agama ni. Ni perjalanan batin ni, perjalanan hati ni, bagaimana pegangan kita dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang hidup mati kita adalah di atas kalimah itu. Apa pahaman yang ada? Cuma kita selalu kita yang dah faham macam mana? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, aku Islam sekarang. Orang lain tak semayang, aku dah semayang waktu dah. Ni nak tunggu bulan puasa je nak puasa. Puasa pun syok tak mana? Syok tak makan, bukan syok dengan Allah Ta'ala. Terawih syok tak? Sini 20 ke 8? 8. Kalau 8 porah. 20. Ada 20 kalau 4 baris, 8 hilang tak? Lepas 8 hilang. Betul? Berapa orang yang memang asyaddu hubbalillah. Tambah lepas tu ada tadarus lah. Ada grup tadarus kat sini lepas tarawih. Ada. Berapa orang? Yang tua-tua ke yang muda-muda? Seorang pun tak ada tengok. Masya Allah, semua dah khatam Quran dah kami tak gaduh tadarus lah. Balik rumah baca sendiri je. Balik-balik rumah tak tengok sendiri, tak baca sendiri juga, tengok Astro sampai pukul 2 tak apa. Sampai Astro tengok kita, bukan kita tengok Astro. Tapi Quran tengok pun tak nak, tengok pun tak nak. Teruklah kita punya kehidupan ni. Dapat tauhid tak dapat tauhid lagi. Kalau tak dapat tu tak dapat banyak mana, dan dapat banyak mana. Nak berpersen pun susah betul tak? Itulah kita. Yang inilah ilmu yang kita nak belajar supaya nak dapatkan balik tauhid. Agak-agak kalau kita jalan betul-betul tauhid ni best tak tuan-tuan? Jangan tak tahu tuan-tuan, antara kehidupan kita ni benda yang paling seronok dan paling lazat adalah bila dapat tauhid. Pasal semua Nabi dan Rasul bawa tauhid tak? Bayang tuan-tuan, Nabi Nuh 950 tahun dia dakwah, yang ikut dia tak sampai 40 orang. Ada riwayat kata memang 40, dan 40 tu ada kata 40 keluarga, ada yang kata 40 tu 40 orang saja. Berapa tahun? Banyak ni je. Yang ni je lah yang ikut Nabi Nuh. Berapa tahun dakwah? 950 tahun. Agak-agak boring kan? Bukan main sebulan sekali, bukan main setahun sekali. Apa dah? Inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Aku jumpa kaum aku siang malam, bukan kuliah siang aja, bukan kuliah kan? Jumpa personally, one by one. Lailan wa nahara. Kalau tengok cara hidup itu agak-agak boring kan? Boring tak? Kalau tuan-tuan kena boring tak? Macam tuan-tuan lah keluar dakwah 3 hari sudah kan? Ajak orang pergi masjid, insya-Allah. Tengok masjid maghrib tak ada juga. Kami ada majlis iman amal. Fikir atas iman amal malam ni. InsyaAllah datang insyaAllah. Seorang saja. Kita jumpa cakap punya bagus, very good talk, very good speech. Kita jumpa dengan orang. InsyaAllah datang ni kepentingan macam ni. Dia pun dengar anggu. Kita bayang puas lah. Daripada tengah hari Zuhur tu sampai Asar. Bukan baca lepas Asar pergi ziarah, lepas dah Zuhur tu. Daripada pagi tu khususi apa jumpa saja cerita perjalanan dakwah ni. Jumpa seorang. Main maghrib 2 orang. Tu pun yang kita tak jumpa tu datang. Yang jumpa seorang pun tak datang. Boleh buat tak 950 tahun? Boleh tak? 2 hari pun aku tak keluar jemaah dah kawasan ni. Siap cop ni kawasan hitam dakwah. Macam mana? Baru 3 hari kan. Itu pun baru jumpa kat Padang, sambil main bola, sambil duduk sapu sampah, sambil dia siram pokok bunga. Jom kita pergi masjid, ada fikir iman amal. Dekat tu je kita buat pun. Tu pun dah putus asa lah. Agak-agak 950 tahun tahan tak? 3 hari pun tak tahan nak balik, nak ingat bini. 950 tahun dapat kemanisan iman tak? Nabi Nuh dapat tak?
Tak pernah putus asa tuan. Hari-hari ada hubungan dia dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, Ya Allah, aku hamba Ya Allah. Kalau dapat petunjuk pun Engkau yang bagi taufik hidayah Ya Allah. Kalau tak ada pun, yang penting Ya Allah, aku buat kerja Ya Allah. Aku tak peduli pun sama ada dia mau ikut tak ikut aku. Yang penting aku buat apa yang kau suruh Ya Allah. Ya Allah. Tauhid dia biasa. Kita nak harapkan orang ikut. Bila orang ikut pun datang macam syok tak? Siapa keluar dakwah tu? Siapa ambil sab dia? Contohlah kalau istilah itu, tuan-tuan tak biasa dengar saya sebut istilah dakwah-dakwah kan. Siapa ambil syak dia? Kita lah ambil dakwah kita susun macam mana? Bagus tak? Oh, ramai orang datang. Tapi siapa mutakalim ni pergi gas tadi? Ada geng ni. Siapa mutakalim? Aku mutakalim. Tengok macam mana? Ramai nak orang datang. Bagus tak aku? Aku kan. Tak kucing. Sabit sebut. Mari masjid, mari orang, takat tu saja pun kita dah rasa keakuan, dah rasa seronok kat kita. Nabi Rasul orang ikut beribu-ribu, berjuta-juta, dia kata apa? Wa ma taufiqi illa billah, in ajriya illa ala Allah. Semua Allah Ta'ala, aku tak ada apa-apa, la haula wala quwwata illa billah. Dapat tauhid lah. Dapat. Satu dia manis hidup, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kita manis lah hidup. Nak mati ni pun rasa susah hati. Dah lah susah hati betul. Duk hidup ni pun bukan rasa senang. Di mana tenang kita sebenarnya. Syarah tu panjang cukup dan sebut kata ni perjalanan tauhid kita nak bahas akidah. Syarah ni syarah akidah dah lah. Cuma saya sebut akidah tu apa, kok tuan-tuan tak faham, saya sebut dalam bentuk perjalanan. Macam mana perjalanan akidah kita ni sepatutnya. Lebih kurang saya sebut tu, itulah perjalanan yang saya ambil contoh daripada perjalanan Rasulullah, para sahabat, Nabi-Nabi Rasul, dan sedikit saya contoh dalam bab dakwah. Orang berdakwah macam saya, kalau saya ngajar ada anak murid datang madrasah apa, kita jenuh ajar anak tapi seorang pun tak ikut. Berapa ketahanan kita untuk terima pelajar-pelajar yang macam ni, yang balok macam ni, yang liat macam ni, yang degil macam ni, tegak macam ni. Berapa ketahanan kita, berapa kita punya keampuhan kita. Boleh tak? Makin dia orang degil, makin kita rapat dengan Allah Ta'ala. Kalau dia orang taat pun lagilah kita rapat Allah Ta'ala. Takut lagi dia paling sikit sangat, dia paling sikit je habis. Gantung hati kita dengan Allah Ta'ala lah. Perjalanan tauhid macam tu kan. Apa? Yang penting kita dengan Allah Ta'ala. Setiap orang kena macam tu. Baik. Jadi kita nak ambil bahas ni pun semua tu berdasarkan dalil-dalil yang berkait. Dia semua berdalil tentang bab akidah ni, dan dalil-dalil ni yang berkaitan dengan dia, dan dalil-dalil ni dengan keyakinan. Dengan yakin tu dia takluk pada dalil. Dalil mana? Dalil dengan keyakinan. Maksudnya ada dalil yakin. Maksudnya Allah satu tak? Allah Ta'ala tempat penyudah kita betul tak? Kita datang daripada Allah tak? Yakin ke bukan macam tu kot. Ada pendapat kata macam ni tu. Yakin tak? Tak ada khilaf lalu. Tauhid ni dengar elok, dia lah bab-bab yang berkaitan dalam pegangan hati, i'tiqad yang tidak ada khilaf, baru panggil tauhid. Lepas tu kita nak kena Allah penyudah tempat matlamat kita, Allah adalah matlamat kita, Allah tempat hujung kita, Allah destinasi kita. Dan dalam kita dua perjalanan hidup ni, kita nak bagi rasa Allah sentiasa bersama kita. Kita rasa kebersamaan Allah dari sudut kata Allah memang duk bagi kita hayat, dia bagi kita ilmu, dia bagi kita iradat. Semua ni la haula wala quwwata illa billah. Semua ni dia bagi kita. Kita dapat rasa kebersamaan dia, dia duk anugerah kita sentiasa 24 jam. Hidup kita pun dia bagi, mati kita pun dia bagi. Jangan kita nak tidur pun bismillahumma ahya wa amut. Bangun pun alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana. Semua tu nak menjurus kepada tauhid, dan semua dalil-dalil macam perjalanan hidup saya bagi contoh sekali lalu ni, semua dalil dengan yakin untuk kita capai Allah, dapat Allah Ta'ala. Yakin lah benda tu, bukan ragu. Dan itulah perjalanan sahabat Nabi dan Rasul sebelum Nabi kita Muhammad SAW, awliya, ulama yang sebelum ni, yang salafus soleh dulu. Itulah perjalanan dia. Jadi kalau kita faham tu perjalanan kita macam mana? Adakah perjalanan yang kita diasuh, ditarbiyah untuk capai Allah Ta'ala macam tu, ataupun diasuh untuk apa? Diasuh untuk satu murid, satu sukan. Itu kita diasuh. Satu Malaysia. Itu kita diasuh. Apa lagi?
Macam-macam lah, saya tak kerti nak sebut lah. Semua perayaan di Malaysia adalah perayaan kita. Kita diasuh tu. Tambah pula ustaz model-model ni dia asuh tauhid, bukan nak pergi ke Allah Ta'ala, lagi longgar dengan Allah Ta'ala. Lagi longgar Allah Ta'ala. Tuan-tuan kalau ada anak isteri tak boleh berjemaah, kalau tuan-tuan main masjid, tuan-tuan tak sampai masjid, tuan-tuan sembahyanglah kat rumah. Dapat berjemaah dengan anak isteri untuk didik anak isteri berjemaah. Ada tak ustaz macam ni? Tuan-tuan, kalau ada ustaz macam tu, tuan-tuan ambil air ni, tuan balik dengan muka ni. Untuk buat masjid, siapa nak datang, semua orang ada anak bini, nak bagi orang bujang yang datang. Kau macam mana kau hurai Quran hadis ni? Kau iblis ke setan ke malaikat ke apa ni? Dajjal ke? Menyesatkan orang dalam buat amalan. Tapi ada tak ustaz ajar itu? Dengar tuan, ada ustaz ajar itu. Dan ada ustaz tu sendiri tak pernah tengok main sembahyang jemaah. Siapa? Tak, saya jemaah di rumah dengan anak isteri. Kepala otak kau. Nabi pun sakit-sakit sembahyang. Awak dia tak sembahyang dengan anak isteri dia. Awak sembahyang rumah dia raudhah macam ni kan? Ni mana tu raudhah ni? Tu lah rumah dia. Jemaah turun nak. Awak sembahyang kat rumah. Kalau itu ajaran Nabi, dia sembahyang dengan bini dia dalam rumah. 4 sembahyang 4 lah, aku sembahyang dengan bini aku. Macam tu ke ajaran Nabi? Ada ustaz ajar macam tu? Ada. Ramalan ni. Kalau tuan-tuan pergi perlis, dia kata apa? Zikir ni bid'ah. Lah, kita duk zikir tu pun tak ingat Allah Ta'ala. Dia boleh kata bid'ah lah. Apa yang dia ingat Allah Ta'ala? Syarah tu panjang lagi. Saya sepak puak tu kan, saya geram lagi. Pasal puak tu bukan nak jurus kita ingat Allah Ta'ala. Baca Yasin malam Jumaat pun dia tak bagi. Dia kata bid'ah. Pasal apa? Pasal duk itikad ada kelebihan Jumaat. Malam Jumaat memang ada kelebihan. Umum baca Quran bagus tak? Kalau baca hari Jumaat, memang hari Jumaat hari bagus tak? Sayyidul Ayyam. Ada hadis tak sebut itu? Ulama bahas lama dah kan. Dan ulama pun nak bagi kita dekat dengan Quran, bagi khas satu Quran, satu surah baca Yasin. Nak baca surah Kahfi panjang sangat. Kau tuan-tuan tak pernah rasa, try baca malam ni tau. Panjang tak panjang? 3 kali surah Yasin. 3 kali surah Yasin. Kalau Yasin pun rasa awak tak habis-habis lagi ni, agak-agak lalu lah nak tunggu surah Kahfi. Tu ulama ambil yang pertengahan, kita punya kuasa untuk baca Yasin. Sampai ada orang boleh hafal baca Yasin. Pasal baca Jumaat, baca setiap malam Jumaat baca Yasin. Ada orang boleh hafal tuan. Saya dulu pun hafal Yasin pasal malam Jumaat lah. Hafal Yasin. Memang tengok orang tua-tua dulu baca duduk tepi tiang tu, suara dia paling kuat. Khalifah baca pun pelan. Salamun qawlam min rabbir rahim, salamun qawlam min rabbir rahim, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, alam ahada ilaikum. Baca. Tak tengok Quran lah. Pasal apa? Punya lama baca Quran, dah lama baca Yasin lah ni. Bila dia kata bid'ah je baca Yasin, macam mana? Habis budak-budak ni tak kerti baca Yasin apa dah. Mana tu cerita tu? Boleh. Macam mana pun ada cawangan dia lah kat keliling ni. Ada? Tuan-tuan tak ada ni saya sebut sini. Cukup. Saya nak sebut apa ni? Nak ambil dalil yakin supaya kita boleh dapat perjalanan kita, perjalanan akidah yang our entire life, whole life boleh capai tauhid. Antara mana tauhid apa? Fokus hanya yang satu. Bukan satu Malaysia, tapi Allah. Makan Allah, minum Allah, buat apa? Kerja Allah. Bila ingat Allah, Allah ni agak-agak nak buat maksiat tak? Baru boleh perjalanan tauhid kita betul. Kalau tidak, tak dapat. Okey. Yang ni sekali lalu tuan-tuan, definisi tarif dalam bab istilah yang dikatakan ilmu tauhid tu macam mana. Jadi dia satu ilmu nak membahas mengenai bab akidah, bab batin, supaya hati kita ni sentiasa menjurus pada Allah Ta'ala, ingat Allah, balik pada Allah dalam setiap keadaan, liya'budu liya'rifun, supaya kita boleh dapat dalam seluruh kehidupan kita hanya ingat Allah Ta'ala. Baik, buruk, sihat, sakit, semua Allah. Allah. Kaya, miskin, Allah. Semua Allah Ta'ala. Semua Allah Ta'ala. Soalan ada sekitar tu. Apa kita nak sebut ialah bahasa, kemudian pemasaran ilmu, sedikit Quran, hadis, apa sebagainya yang kata kita baca ni parti, dan sedikit saya sebut perjalanan tauhid tadi, yang sepatutnya perjalanan tauhid yang kita sepatutnya kita dapat dengan latihan dan tarbiyah tu,
supaya kita nak mengarungi kehidupan dengan contohkan Rasulullah, para sahabat Nabi-Nabi dan Rasul. Inilah perjalanan tauhid dia. Adakah kalau dengan semak kat kita dah dapat tauhid itu atau belum? Jadi saya duk syarah tu, nak syarahkan perjalanan tauhid tu. Pasal nak cakap dengan mulut dia susah kadang, tapi saya sebut dalam bentuk penceritaan, sedikit hikayat macam mana perjalanan para sahabat, ulama-ulama dulu, salafus soleh dulu, para sahabat macam mana, yang kita ni kena banding dengan mereka. Tengok macam mana kehidupan kita. Adakah kita punya kehidupan dah dapat tauhid macam mana mereka dah dapat tauhid, sentiasa ingat Allah Ta'ala. Yang kita punya perjalanan macam mana? Tentu dulu kalau ada soalan. Ya. Kalau kita kalau kita nak menunggu sampai faham betul tauhid, baru nak beramal, dia rasa umur pun akan tak kesampaian, amal pun dapat tauhid itu dulu lama pun dapat. Jadi pada saya kita campurlah amal-amal, tauhid lah. Kita yang lemah lah kan. Okey. Yang tu pun memang kena bagi betul juga. Tujuan saya cerita tadi tu bukan saya nak kata tuan-tuan ni tak salah sembahyang, tak salah puasa, tak salah zikir, tuan-tuan belajar je tauhid sampai tuan-tuan faham tauhid baru tuan-tuan sembahyang. No, itu bukan saya punya penjelasan. Saya cerita tadi perjalanan para sahabat. Demo macam tu kan. Daripada Rasulullah terima wahyu satu. Yang kat kita ada macam tu ke? Kita dah lengkap semua ada. Kena sembahyang tak? Main puasa dia kena puasa tak? Kalau kepada haji kena haji tak? Zakat tak? Kalau kata kena perang esok, perang tak? Semua dah kena buat dah. Ekonomi macam mana? Kena tak? Jual beli salam, nikah kahwin, semua kena betul kan? Betul tak? Dalam masa yang sama semua kena kan? Kena ingat Allah Ta'ala tak? Kena tauhid kat dia tak? Kena feel kat dia tak? Semua kena. Okey. Itu perjalanan yang dah ditaklif kat kita. Pasal kita dah dapat Islam dengan sempurna. Saya sebut tadi tu nisbah perjalanan. Saya bukan nak suruh tuan-tuan buat hidup macam tu. No. Tauhid sampai 12 tahun. Itu baru sembahyang. No. Bukan maksud dia macam tu. Saya cerita tu adalah nak menunjukkan kehidupan para sahabat dan kehidupan mereka, latihan mereka, nak menunjukkan kenapa berlaku macam tu kat mereka dan kegemilangan mereka. Jadi macam mana pun nak sebut kat kita, memang kita tak hidup zaman tu, cuma kita hidup macam mana kita duk hidup lah ni. Macam mana pun nak tunjuk kata nak dapatkan itu ialah macam mana yang mereka dapat. Pasal itulah yang disyariat kat kita. Dari segi prinsip memang betul. Tak perlu untuk kita nak selesaikan ibadat ni nak tunggu sampai dapat makrifat Allah Ta'ala, kenal Allah Ta'ala, capai tauhid barulah nak ibadat. Tidak. Pasal yang mana yang fardu memang tak boleh tinggal. Tuan-tuan yang kerja tetap kena kerja. Anak bini yang kena bagi nafkah tetap kena nafkah. Tetap kena nafkah. Puasa, zakat, haji. Sembahyang. Untuk ilmu ni kena tak? Cuma dari segi keutamaan, aulawiyat dia, tuan-tuan nak cari apa? Jadi yang tak ada kat kita ni apa? Tauhid. Yang tu yang kena struggle sikit, bersungguh-sungguh sikit. Pasal itu yang tak ada kat kita. Sembahyang dah ada belum? Cuma sembahyang tuan-tuan, sembahyang macam mana? Sembahyang yang lalai, bangkai lah. Zikir tuan-tuan, zikir setakat mana tuan-tuan zikir? Ingat Allah Ta'ala betul-betul tak? Zikir pun lalai juga. Tuan-tuan puasa lepas dahaga ke puasa iman dan taqwa? Macam mana tuan-tuan nak faham nilai iman taqwa ke puasa dahaga, lapar dahaga? Apa ilmu yang tuan-tuan boleh menilai? Tuan-tuan pergi umrah pun, tuan-tuan hanya dapat naik kapal terbang, niat, tawaf, sa'i, cukup. Habis umrah. Itu je umrah. Itu je umrah. Porah. Maksudnya tuan-tuan tak dapat lagi apa dia umrah sebenarnya. Itu baru boleh melancong. Tuan-tuan tak dapat batin umrah. Apa dia tu? Kena syarah lain tak? Saya tak syarah banyak. Jadi yang tu yang nak cari tu. Macam mana nak dapat tu? Jadi kalau kata kita la ilaha illallah, dah kata orang Ta'ala satu, kata dah sembahyang dah, memang tak sembah tokoh dah. Yang buatlah tokoh usah mana keliling bukit ni pun kita mampu tak kita tokoh tu. Memang sembah kita sembah orang Ta'ala, tapi berapa hati kita ingat orang Ta'ala. Yang tu tak dapat lagi. Yang tu yang kita kena ada aulawiyat untuk mencari. Jadi apa saya punya penjelasan tu bukan nak menunjukkan buat ni bagi selesai baru buat yang lain, tidak. Tapi nak menunjukkan apa kita punya target, aim kita, dan mana yang paling penting dalam kehidupan. Pasal kalau dengan apa penjelasan bagi tadi, antara
Amalan zahir dan batin. Sebut pilihan dengan bahasa itu kot. Maksudnya kalau antara akidah dalam hati kepada Allah Ta'ala dengan perbuatan sembahyang, mana yang lebih besar penting? Bukan dua-dua tak penting, bukan tak penting, tapi hati. Pasal solat pun, tapi kalau tak ada roh, yang pernah Rasulullah syarat, la solata illa bi huduril qalbi. Tak ada nilai solat melainkan dengan hadir hati. Jadi solat ada value tak bila hati kita tak habis? Tak ada value. Sembahyang kita bangkai di sisi Allah Ta'ala. Jadi macam mana nak bagi ada value? Kerana ada isi. Nak isi apa? Isi dengan tauhid, isi dengan kenal, isi dengan faham, isi dengan rasa, isi dengan faham kat dia. Barulah kita ada value di sisi Allah Ta'ala. Baru sembahyang kita tu ada value. Kita yang duk berlaku sekarang ni, kalau kata ibadat pun, ibadat kita ibadat apa? Ibadat yang hanya jasad dan jisim, jasad saja. Hati je mana? Hati kita sampai saya berani kata gini, kebanyakan kita sampai hati ni dia tak tahu nak pergi mana, arah dan tujuan tu nak pergi mana. Kalau kata esok Isnin punya tak? Kerja tak esok? Memanglah tuan-tuan pergi arah pergi tempat kerja. Tapi tuan-tuan kerja ni apa arah destinasi? Aim tuan-tuan mana? Kadang-kadang aim tuan-tuan apa? Pasal kereta ni loan tak habis lagi. Kalau dah tak pergi kerja macam mana nak bayar loan? Rumah pun loan, yang ni pun loan, belajar mesti dulu pun loan. Aim tuan-tuan apa? Aku kerja ni pasal kalau tak kerja aku loan habis kereta, rumah, habis kereta, habis motor. Teruklah aku. Jadi apa tuan-tuannya aim? Nak bayar loan. Sembahyang pun macam apa? Sometime je untuk Allah Ta'ala. Tu pun sebenarnya bagi time tak? Terpaksa bagi time. Bukan dengan kenal dan kasih bagi time. Betul tak saya cakap? Jadi yang kita nak ubah ni apa? Macam mana nak tuning balik yang kita punya perjalanan ni? Kalau zahir dan perjalanan Islam cantik dah. Apa yang tak cantik lagi kat kita? Hati, ya. Hati dah. Untuk macam mana nak baik hati? Kenal Allah Ta'ala. Tak ada jalan lain tuan nak baik hati. Kenal Allah Ta'ala. Pasal dengan kenal saja kita boleh dapat Allah Ta'ala, capai Allah Ta'ala, rasa ke Allah Ta'ala, kasih ke Allah Ta'ala. Tak kenal, tu tak kenal tak cinta. Cuma kadang-kadang orang duk faham cinta sana. Kenal Allah Ta'ala, saya bagi satu contoh atas nama kenal. Tapi jawapan tu saya dah jawab rasanya. Cuma nak bagi syarah sikit tentang kata perjalanan yang kita nak pergi betul ialah perjalanan hati. Jadi sembahyang kita ni nak bagi apa? Nak bagi dapat kenal lah sikit. Bagi touching kenal aja. Kita berdiri kat siapa? Allah. Okey. Boleh kenal lah tu. Cuma berapa kenal kita yang kita sedang berada dengan Allah Ta'ala? Fikirlah. Siapa bagi kita ada? Siapa bagi kita sekarang ada akal, ada hayat yang kita boleh fikir dan kenal kita sedang berada Allah Ta'ala? Allah tak? Siapa bagi kita kedekat boleh berdiri sekarang? Allah tak? Allah. Rasa tak semua tu datang daripada Allah Ta'ala? Jadi berasa tak bahawasanya kita sekarang nak menggunakan segala nikmat yang ada pada dia untuk kita nak gunakan nikmat tu balik untuk ke dia? Memang tuan-tuan nak kena kenal macam tu lah. Nak kena kenal macam tu lah. Kita Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Besar apa? Jangan faham besar tu besar saiz. Duduk di arah besar. Kacau akidah tu. Itu saya sebut sekali lalu tadi. Besar apa? Kehebatan, sifat kemuliaan dia besar. Bila dia akbar, aku asghar. Aku kerdil ya Allah, aku hamba-Mu ya Allah. Tanpa kurniaanmu, siapalah aku? Bahkan aku tak ada wujud buatan muka bumi ni. Aku ada wujud siapa? Engkau yang masih mengekalkan wujud aku. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Nak faham satu-satu tu kot saya nak sebut, nanti jadi panjang sangat. Saya nak fokus pada hak besar-besar, terutama pada Allahu Akbar. Allah Akbar tak? Hebat tak? Bila dia hebat kita hina tak? Rasakan kehinaan kita masa kita sembahyang. Cukup dah tu pun sebenarnya. Kita sujud, hina kita kat Allah Ta'ala sebenarnya. Ya Allah, aku hina ya Allah, aku sujud kat Engkau ya Allah. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Kau maha tinggi ya Allah, Kau tinggi, Kau mulia. Aku hina ya Allah, aku hina ya Allah, aku hina ya Allah. Boleh rasa kita hina sedang menghadap Allah yang mulia.
Itu sebahagian daripada khusyuk yang sepatutnya kita kena dapat. Saya nak cerita satu-satu saja tu kata saya berhenti pukul 10 lagi. Saya sebut ni sekadar untuk sekali lalu untuk lontarkan apa dia perjalanan tauhid yang kita nak dapat, yang kata nak tuning, ubah sikit dari kehidupan kita ni. Kalau kita dah jaga sembahyang, puasa dan sebagainya, aurat apa dah jaga, ada banyak perkara yang kita dah jaga syariat, alhamdulillah. Cuma syariat yang kita dah jaga tu kebanyakannya adalah zahir saja. Batin kita ni belum ada connection dengan Allah Ta'ala lagi rupanya. Tak connect lagi. Saya ngaji tuan-tuan, guru buat misal macam mana, dia kata ibarat macam kabel elektrik ni, berjuta-juta kilowatt tu lalu atas kita ni, tapi pasal kita tak sambung ya. Satu tak connection, tak ada api. Tapi dengar elok tau. Boleh tak tuan-tuan sambung wayar ni? Kena ada pembantu tak? Ada orang yang pakar tak? Ada yang ngerti tak? Siapa orang ngerti tu? Tuan-tuan boleh hubung orang tak sendiri tak? Tu tuan-tuan mesti melalui guru, melalui saya. Kalau ada guru yang lain, kena ada guru ajar. Boleh tak tuan-tuan tak sampai? Tuan-tuan sambung sendiri boleh tak? Tuan-tuan boleh buat khusyuk semayang sendiri boleh tak? Tanpa tuan-tuan belajar dan ada guru asuh sepatutnya, macam mana nak dapat khusyuk? Boleh dapat tak? Tak boleh dapat? Boleh dapat ke tak boleh dapat? Tak boleh. Tuan-tuan boleh kenal Allah Ta'ala tak? Macam mana saya bagi contoh para sahabat ni sampai semua ingat Allah Ta'ala, redha dengan qada dan qadar. Bila Amir Rabah kena hembakkan batu pun Allah, 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 baik buruk dia dapat rasa semua Allah Ta'ala ni, tak ada apa-apa aku ni makhluk Allah, dia takdir azali lagi aku kena macam ni. Ahad, 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 ahad. Siapa nak kena asuh? Ada orang asuh tak? Jadi tuan-tuan jangan orang sambung wayah ni tau, kat gelar. Tu kena kejutan trip, mampus jadi debu tu. Saja nak bagi perbandingan macam tu. Saya nak tunjuk apa? Kena ada perantara pula tu. Boleh tak tergesa-gesa, tergopoh-gopoh? Tak boleh juga. Tapi mesti saluran yang betul. Saya sebut ni konsep dan prinsip kan. Saya sambil tu sebenarnya saya dah ajar tauhid dah tuan-tuan. Tapi saya dengan soalan tu saya nak menunjukkan prinsip dan konsep. Apa prinsip dia dan konsep kita? Macam mana kita punya perjalanan ni? Jadi tuan-tuan nak cepat, tuan-tuan kena kayuh laju sikit. Tuan-tuan kena cari guru bagi kerap dan kena pergi jumpa ahli dia. Tuan-tuan tak jumpa ahli dia, tuan-tuan tak sampai. Jadi tuan-tuan nak belajar tajwid, tuan-tuan dah ada kesedaran sekarang nak belajar Quran, nak hafal Quran, nak belajar tajwid Quran misalnya. Tuan-tuan pergi belajar kat guru matematik. Sampai tak? Tak boleh. Tuan-tuan nak belajar tauhid, tuan-tuan pergi jumpa guru tauhid. Macam mana saya duk ajar tauhid ni, cari guru yang faham tauhid macam tu, baru dia boleh ajar macam tu. Ada lain soalan? Jadi hari ni rasanya takat tu saja dulu. InsyaAllah kita sambung nanti. Cuma hari ni pasal masih mukadimah. Hari tu mukadimah datang, hari ni mukadimah kitab, supaya dapat satu view. Inilah tauhid yang kita nak pergi jalan. Satu saya panjang sikit dari sudut baca, walaupun 3 baris yang saya baca tu, nak menunjukkan perjalanan tauhid yang kita nak kena lalui dengan istilah yang kata dia ialah knowledge untuk bahas akidah, akidah atau apa bab batin, yang dengan batin kita kenal dengan Allah Ta'ala, kita faham la ilaha illallah. Entire life kita ialah untuk la ilaha illallah. Supaya dapat sekali lalu view tu, macam ni rupanya kehidupan kita. Bukan zahir saja, bukan jisim saja, bukan sembahyang saja, tapi antara perjalanan besar dia ialah perjalanan batin, perjalanan hati, perjalanan qalbi. InsyaAllah kita sambung nanti. Tajuknya ialah mana-mana maklumat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.